Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Penang, yang mana JDT menang 8-0 dan mencipta sejarah untuk menjaringkan 100 gol dalam saingan Liga Super. Untuk game ni, kalau kita lihat, memang JDT kontrol lah segala position. Dan kalau kita lihat juga, Penang mengalami kesukaran untuk bermain secara build-up dan untuk keluar dari pressing yang dilakukan oleh JDT. Bahkan kalau kita lihat, boleh dikatakan Penang pegang bola tak sampai lebih kurang dalam 20 ke 30 saat, mereka akan hilang balik bola. Bermaksud counter pressing yang dilakukan oleh JDT memang sangat efektif. Jadi tahniahlah untuk JDT sebab berjaya untuk menang kejuaraan Liga Super, menang segala-galanya dan berjaya untuk cipta rekod dengan jaringan 100 gol. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ini? Perkara pertama yang perlu saya highlightkan adalah tentang bagaimana improvement yang ditunjukkan oleh Heberty dan juga bagaimana beliau berjaya untuk melakukan combination play di bahagian tengah dan control the central area dan berjaya untuk menjadi pemain yang sambung ataupun link up lah di bahagian tengah untuk set up kepada gol-gol pasukan JDT. Jadi kalau kita lihat untuk game ni, memang Heberty sangat efektif bertindak sebagai pemain di bahagian central area untuk membantu bahagian tengah menyambung kepada bahagian serangan. Bahkan combination yang sentiasa dibentuk oleh beliau bersama dengan Backson menjadi antara tumpuan utama bagi game ni lah. Bagaimana 1-2 mereka dibentuk untuk penetrate dan masuk ke dalam D-box pasukan Penang memang sangat-sangat menarik disebabkan hanya 1-2 touch mereka berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan Penang. So Heberty game ni memang dia efektif dan dia menunjukkan something yang sangat valuable ataupun something yang sangat bernilai untuk bahagian hadapan pasukan JDT. Bahkan satu gol half volley combination dia dengan Backson tu memang satu first timer yang sangat lawa. Memang saya suka tengok lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka untuk game ni adalah tentang Backson. Bagaimana Backson menjadi seorang striker yang boleh untuk bukan sahaja menjaringkan gol, tetapi boleh membantu bahagian serangan dalam fasa build up dan boleh untuk set up kepada tim gol. Jadi kalau kita lihat kepada game ni, bagaimana Backson berjaya untuk create space, bagaimana Backson berjaya untuk melakukan passing dengan hanya satu sentuhan untuk set up kepada percubaan, dan dalam masa yang sama Backson juga boleh menjadi target man utama kepada pasukan JDT untuk menjaringkan gol. Jadi untuk game ni memang bagi saya man of the match adalah Backson sebab dia bukan sahaja menjaringkan gol, bahkan bagaimana dia mencari teammate dia, bagaimana dia bermain as a team, bagaimana dia membentuk combination play, bagaimana dia memerhati kedudukan pemain yang buat off ball movement dan sebagainya, memang bagus. Dan dia berjaya untuk set up dan menjadi assister kepada beberapa jaringan daripada pasukan JDT. Dalam 8 gol tu mungkin lebih daripada 2. So benda tu positif lah sebab Backson menjadi juga untuk game ni bukan sekadar penjaring gol. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan JDT pada perlawanan ni, mereka letak back 3 iaitu Matt Davis, Jody Ahmad dan juga Feroz Baharudin, iaitu Matt Davis sebagai right centre back, Jody Ahmad sebagai CCB dan juga Feroz Baharudin sebagai left centre back lah. Dan untuk game ni, saya sebenarnya boleh puji ketiga-tiga backline pasukan JDT ni. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat, Matt Davis salah satu benda yang dia bantu adalah dia bermain dengan ofensif dan dia buat overlap untuk memberi supporting play kepada Arif Aiman, dan ada beberapa gerakan yang berjaya dicipta hampir untuk menjaringkan gol, tetapi banyak hantaran-hantaran dia masuk ke dalam kotak penalti gagal disambut dengan baik lah. Cumanya dia efektif bermain dalam sistem back 3 ni untuk memberi support kepada Arif Aiman dan bertindak lebih ofensif. Bermaksud Matt Davis dia tak boleh nak stay terlalu deeper, dia perlu juga untuk keluar daripada teritori ataupun kawasan JDT untuk memberi support kepada Arif Aiman dan juga menjadi offensive play, maka Matt Davis akan jadi lebih bersesuaian lah dan lebih efektif dalam fasa menyerang. Manakala
game ni sebenarnya boleh bagi pujian kepada Jordi Amat. Sebab apa? Sebab Jordi Amat selepas beberapa game beliau berada di tahap yang bagi saya bawah below par. Tetapi untuk game ni saya boleh katakan Jordi Amat berfungsi dengan baik. Even mungkin lawan dengan Penang dan last game untuk JDT, yang mana Jordi Amat masih lagi diguna pakai untuk breaking the lines untuk pasukan JDT break Penang punya lines dengan hantaran-hantaran jauh. Dan untuk game ni Jordi Amat berjaya memainkan peranan tersebut. Kita tengok bagaimana hantaran jauh yang diberikan kepada Ahya Rashid untuk gol Ahya Rashid. So that is a good assist daripada Jordi Amat. Dah lama tak tengok hantaran-hantaran sedemikian, dan semalam dan kemarin dulu maaf video saya lambat sikit, Jordi Amat berjaya untuk assist dengan satu hantaran jauh macam tu. So that is a good point, that is a good turning point lah untuk Jordi Amat menamatkan season kali ni selepas beberapa persembahan yang agak mengecewakan. So Jordi Amat pun kembalilah dengan performance yang asai. Untuk Feroz game ni saya sangat suka. Dia sangat tenang di bahagian pertahanan. Kalau kita lihat bagaimana dia keluar daripada pressing, dia boleh control the game daripada bahagian bawah di kawasan wide area, dia bawa pergi depan dan dia boleh gelecek. So that is a good thing. Feroz pun saya suka. Dan yang paling menarik untuk game ni adalah sebenarnya di bahagian tengah, iaitu peranan daripada Hong Wan, Yuan Muniz, Nazmi Faiz dan juga Heberty. JDT memang terkenal dengan double pivot dan juga double 10 ataupun dua attacking midfielder. Tetapi untuk game ni, apa yang menariknya, double pivot pasukan JDT adalah lebih kepada Nazmi Faiz dan juga lebih kepada Hong Wan. Hong Wan untuk game ni, apa yang specialnya adalah daripada segi dia punya defensive duty dan juga dirty work. Yang mana untuk Hong Wan, game ni dia banyak untuk buat satu peranan yang mana mematikan terus pergerakan Penang di bahagian tengah dengan pressing dan juga dengan counter press yang dia buat dan juga dengan aggressiveness yang dia ada. Dia berjaya untuk mematahkan pergerakan Penang di bahagian tengah. So there is a point yang mana boleh katakan Hong Wan improve a lot daripada segi untuk menjadi pemain yang lebih tough, lebih agresif, lebih solid untuk buat kerja-kerja kotor lah. So berapa fall yang Hong Wan dapat semalam, so that is a good point sebenarnya. Dia kena keras sikit So Hong Wan berjaya buat macam tu, dan dalam masa yang sama dia bagi kebebasan untuk Jordi Amat naik lebih tinggi. So Hong Wan dia drop lebih deeper. That is a normal role yang dimainkan oleh Hong Wan dalam JDT, the usual punya duty lah, dan tak ada apa-apa yang bagus. Tapi improvement adalah daripada segi dirty work. That is a good thing dan the point yang saya sangat suka. Untuk Nazmi Faiz game ni, dia lebih pada offensive play. Dia banyak bantu Heberty dan juga bantu di zone 14 untuk link up dan sebagainya. So that is a good point. Dan untuk Yuan Muniz, sebenarnya saya sangat suka bila Yuan Muniz diletakkan di left half space, bukan di bahagian half space. Sebenarnya dia lebih kepada more to wide area. Kalau kita lihat gol tandukan daripada Baekson adalah daripada segi involvement ataupun perlibatan daripada Yuan Muniz yang berada di bahagian wide area untuk cross dan memberi support kepada Ahya Rashid. So that is a good thing untuk pasukan JDT apabila ada pemain seperti Yuan Muniz yang ada satu crossing yang bagus, satu passing accuracy yang tepat. So that benda tu yang bagus boleh digunakan pakai. Sebab sebelum ni Yuan Muniz banyak digunakan pakai sebagai inverted ataupun lebih kepada half space, lebih kepada kawasan nak central dah. Dia tak cover up bahagian wide area. Jadi dia punya potential untuk supply tu agak kurang sebab dia kelebihannya adalah daripada segi long ball. So bila dia main kat wide area, dia boleh cross, dia boleh on point dan sebagainya. So benda tu bagus. Dan JDT bermain tanpa pure left back semalam. So benda tu memberikan something yang mana Yuan Muniz boleh backup dan juga membantu Ahya Rashid dalam melakukan pertahanan dan bukan sahaja menyerang. So benda tu positif lah. Dan yang terakhir Ahya Rashid dan Arif Aiman, dua maut sebenarnya. Bagaimana Ahya Rashid, bagi saya pemain seperti Ahya Rashid, satu dia ada pace, satu dia pandai baca game, yang ketiga dia pandai beat offside trap, dan yang keempat dia pandai buat off ball movement dan juga running behind the defense. Kalau kita lihat gol dia, bagaimana dia melepaskan diri daripada belakang pertahanan, bagaimana pergerakan tanpa bola dia, bagaimana dia open dan juga create space kepada bahagian tengah dan juga winger. So that is a good point tentang Ahya Rashid dan finishing dia bagus. Untuk Arif Aiman, kita tak payah cakap banyak lah. Memang the best player in the world lah. Saya tak tahu lah dia tu orang Malaysia ke tak, sebab gameplay dia memang gila-gila. Semalam dribbling dia bagus, dia
punya penetration run bagus, dia punya on the ball pun bagus, dia punya track back bagus, dia punya gaya body defense semua bagus, finishing dia pun on point. Bagaimana ketenangan yang dia ada, dia buah gol yang pertama minit keempat tu, that is how the thing explode, boom, gebar boom kan. So benda tu bagus untuk JDT. Mereka juga bagus dalam memanfaatkan ruang yang banyak yang diberikan oleh Penang yang bermain dalam fasa back 5. So Penang tak boleh buat banyak, mereka tak compact, mereka give more space kepada JDT untuk exploit dengan hantaran-hantaran mudah, dengan through ball, Haverty bagaimana dia open game, dia passing semua. So benda tu yang menyebabkan Penang tak boleh nak buat apa. Dalam masa yang sama, Penang juga tak boleh nak keluar daripada pressing dan juga the compact di bahagian tengah oleh pasukan JDT. So mereka tak boleh bermain seperti sedia kala, back 5 mereka tak solid dan sebagainya. So mereka banyak benda yang perlu diperbaiki lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.